suara dia tu lunak, sedap. Suara dia tu, ni maaf saya sebut, dia mungkin tak berapa elok, menjadi sebab naik nafsu orang lelaki di Mesir. Orang lelaki Mesir, bukan orang lelaki Melayu. Antara tempat di dunia ni yang menjadi kawasan terbanyak orang baca Quran ialah Mesir. Jumhuriyah Al-Arabiyah Al-Misriyah, Mesir lah, negara Mesir. Sebab tu di Mesir ni banyak tempat belajar Quran. Antara yang terkenal ialah Ma'had Qiraat Shubra dan juga Ma'had Qiraat Tamta. Ni dua tempat. Dan antara qurra Mesir yang masih lagi hidup sekarang ialah Ustaz Ad-Doktor Isa Al-Ma'sarawi, masih lagi hidup. Ni orang yang kerap kali diundang oleh kerajaan Malaysia jadi hakim untuk Majlis Tilawah dan Hafazan Peringkat Antarabangsa, Isa Al-Ma'sarawi. Dan dia ada satu orang anak murid dia yang duduk di Malaysia ni, Arab, yang memang diambil oleh satu badan untuk jadi tenaga pengajar dalam bidang Quran, iaitu Syekh Hisham Abdul Bari di Kelantan. Dulu untuk perkampungan sunnah tahun lepas lah kan, tahun 2022, kita ada dalam meeting minta supaya Syekh Hisham Abdul Bari ni datang untuk jadi imam sepanjang program perkampungan sunnah tu. Ini ialah murid yang disahkan oleh Isa Al-Ma'sarawi sebagai murid dia. Tuan-tuan boleh tengoklah, dia ada page dia, bacaan Quran dia, dan dia diundang di yang terdekat di Indonesia ni untuk daurah tajwid apa semua. Tapi dia memang pakar dalam bidang tu. Dengan sebab Mesir ni pesat dengan orang baca Quran, tuan-tuan boleh tengok merata orang belajar Quran di Mesir. Dan kebanyakan guru-guru Quran di Mesir ni ialah orang-orang yang cacat, buta penglihatan. Dia OKU penglihatan. Yang jadi pensyarah di Ma'had Qiraat Shubra, Tamta apa semua ni kebanyakannya ialah orang buta. Tapi berjalan tak pakai tongkat. Dengan sebab Allah Ta'ala beri basirah. Tuan-tuan boleh bayang, daripada Kahirah nak pergi ke Shubra tu kena naik bas. Dia agak jauh. Bas di Mesir dia bukan macam bas kita ni, apatah lagi Rapid Penang, Rapid KL, jauh. Bas di Mesir ni dia tak akan pernah berhenti break untuk ambil orang. Itu pengalaman saya pergi ke Mesir lah. Melainkan kita kena melompat naik dengan melompat turun, dia tak akan pernah break pun. Pandai-pandai tuan-tuan lah, jatuh terguling tu maknanya first time datang Mesir. Itu budak-budak cerita lah. Tapi saya tak pernah naik lah. Saya pun rasa gerun juga nak naik kalau macam tu, sebab tengok orang ramai. Tapi dia tak teruk macam India sampai naik atas bumbung. Dia tak teruk macam tu. Syekh-syekh yang buta dengan pakaian Azhariyah dia orang tu pergi mengajar dalam keadaan pakaian macam tu dan naik bas, dan dia seorang buta. Tapi saya nak katanya Mesir dipenuhi dengan qurra, pembaca Al-Quran. Termasuk perempuan pun. Perempuan pun baca Quran. Dulu, kalau tuan-tuan ingat dulu, ketika mana Malaysia ni kerap menjuarai tilawah Al-Quran oleh satu orang qari'ah perempuan, datuk rasanya dia ni, Hajah Faridah Mak Sama. Saya rasa dah meninggal kot, Kelantan. Ni antara yang menang berkali-kali lah majlis tilawah ni. Okay. Dia diundang ke Mesir untuk memperdengarkan bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran dia telah dibuat rakaman, tasjil dalam studio. Bacaan secara murattal dengan tarannum, tapi bukan tarannum macam orang tanding tu. Tarannum yang agak laju sikit. Masa saya belajar di Terengganu dulu, kita ambil aliran tahfiz ni, sebahagian besar guru-guru yang mengajar ni ialah daripada lepasan Ma'had Qiraat Shubra, Mesir. Jadi diorang pada waktu tu, guru-guru diorang ni cerita, dulu ada satu orang pembaca Quran yang terkenal daripada Malaysia ni, baca Quran sedap, perempuan, iaitu Hajah Faridah tu lah. Cuma dia tak ingat nama kawan tu. Okay. Kerana suara dia tu lunak, sedap. Suara dia tu, ni maaf saya sebut, dia mungkin tak berapa elok, menjadi sebab naik nafsu orang lelaki di Mesir. Orang lelaki Mesir, bukan orang lelaki Melayu. Jadi dia orang akan pasang bila mana nak mandi. Pasang tanya nak mandi ni kelakuan tak berapa elok lah. Okay. Cuma nak kata bumi tu orang baca Quran, tapi dia macam tadabbur tak ada. Dia baca sebab seronok dengar suara. Dia nak tengok kawan tu tarik dekat nahawan Kurdi apa semua, makam keempat, dia nak dengar yang tu.
Lepas tu dia khayal macam kena something. Itu bumi Mesir dululah. Okay. Sekarang ni macam tu. Sebab tu nak tengok orang baca Quran suara sedap ni di Mesir dia memang ramai macam tu. Okay. Cuma nak katanya bacaan Quran yang tak melekat ni, dia tak beri apa-apa something lah. Cuma nak katanya kita ni kalau kita baca Quran, bacalah dengan penghayatan. Kalau tak Quran tu dia akan jadi, dia kata apa, sekadar hiburan je lah. Sebab tu Allah Ta'ala sebut kepada orang yang baca Quran, dalam syurga kamu boleh baca balik. Sebab seronok dengar bacaan Quran. Macam kita orang Melayu ni mungkin kita tak rasa seronok, kita seronok dengar lagu. Mungkin boleh dengar lagu tu sebab dalam syurga ada lagu-lagu dia. Cuma bagi orang yang telah menikmati lagu dalam bentuk bacaan Quran, itu satu kemuliaan. Bacaan dalam syurga ni, bacaan Quran dalam syurga ni ialah bentuk penghormatan Allah Ta'ala kepada mereka yang terlibat dengan Quran. Bukan lagi bacaan yang dikira pahala dia, bukan.